Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya ini berita buruk untuk UMNO. Ini berita buruk bagi semua ahli-ahli UMNO yang menantikan keputusan yang baik, tapi ada keputusan yang kurang menarik. Kurang menarik. Ini dia, UMNO langgar perlembagaan UMNO. Itu di beritaharian.com.my 20 Januari hari ini. Baru saja diterbitkan ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tajuk beritanya ialah UMNO langgar perlembagaan parti. Muhammad Aizat, dua dari kiri, ada gambar itu. Muhammad Aizat, dua dari kiri bersama tiga lagi ahli UMNO hadir ke Ibu Pejabat ROS di Putrajaya pada Jumaat untuk membuat aduan berhubung pelanggaran perlembagaan parti. Dikemas kini, UMNO didakwa telah melanggar perlembagaan parti pada Perhimpunan Agung PAU 2022 yang baru-baru selesai ini. Demikian kata ahli UMNO iaitu Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir berkata, perkara itu berlaku apabila usul tambahan agar jawatan untuk presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan dan diperkenalkan semasa ucapan pencadang usul ucapan dasar presiden pada persidangan tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar peraturan 10 yang mana menyatakan sebarang usul perlulah disampaikan dalam tempoh 14 hari. Katanya, tetapi tiada notis yang dihantar kepada perwakilan dalam tempoh tersebut. Demikian katanya menerusi satu sidang akbar selepas membuat aduan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau ROS di sini pada Jumaat yang lalu. Beliau berkata, terdapat klausa di dalam perlembagaan UMNO yang menyebut boleh memasukkan usul pada hari persidangan tetapi dengan bersyarat. Katanya, pertama, Majlis Kerja Tertinggi MKT mestilah menerangkan usul tersebut, tetapi perkara ini tidak berlaku. MKT langsung tidak menerangkannya, katanya lagi. Tambahnya, alasan yang kedua ialah usul itu mestilah mempunyai kepentingan awam, namun ia tidak. Usul tersebut hanya menguntungkan 2 orang sahaja, katanya lagi. Muhammad Aizat Fikri berkata, usul tambahan itu telah dikemukakan oleh UMNO bahagian Rembau iaitu Muhammad Syukri Samsudin itu sebenarnya tidak membawa suara akar umbi di dalam parti. Tambahnya, akar umbi tidak pernah merestui perkara ini. Jadi kita kena kembali kepada akar umbi untuk menentukan siapa sepatutnya memimpin parti, katanya. Menjelaskan 2 orang yang dikatakan menikmati keuntungan selepas 2 usul tersebut diluluskan, beliau berkata, 2 orang tersebut adalah mereka yang mempunyai kepentingan. Ia adalah presiden dan timbalan presiden. Perkara ini bukan atas nama individu tetapi jawatan, katanya lagi. Ditanya mengenai risiko yang bakal dikenakan parti terhadap mereka, Muhammad Aizat Fikri yang juga ahli UMNO Kuala Nerus berkata, ia terpulang kepada pucuk pimpinan. Kita berjuang untuk perkara yang benar. Kami hanyalah ahli UMNO yang tiada jawatan dalam parti, katanya. Sementara itu, ahli UMNO Seremban Muhammad Fikri Firdaus berkata, terdapat elemen kemandulan demokrasi UMNO pada usul tambahan tersebut. Katanya, apabila ada usaha sebegini, kaji balik daripada kuota terus kepada 160,000 perwakilan. Ia bersifat progresif. Jadi sekurang-kurangnya ia perlu dibawa ke 191 bahagian. Itu adalah salah satu rasional kenapa kami bawa ke ROS bagi memeriksa jika ada pertikaian terhadap usul berkenaan, katanya.
Dalam pada itu, mereka turut mengajak ahli UMNO yang lain untuk membuat aduan kepada ROS. Katanya, kita ahli UMNO yang punya suara. Kepada ahli di luar sana yang mana rasa takut, segan, tak payah segan. Kerana ini suara kita. Kami mula dahulu, katanya. Pada 14 Januari yang lalu, UMNO telah meluluskan usul tambahan supaya jawatan Presiden yang kini disandang oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Datuk Seri Muhammad Hassan tidak dipertandingkan pada pemilihan parti akan datang. Usul tambahan itu dikemukakan Muhammad Syukri diluluskan melalui undian suara sebelum sesi penggulungan pembahasan dimulakan. Kelulusan pengundian usul itu yang dilakukan secara tertutup di Dewan Merdeka yang diumumkan pengerusi tetap UMNO Tan Sri Badruddin Amiruddin selaras pasal 30 Perlembagaan UMNO dan perkara 10 Peraturan Persidangan. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Maka dengan ini disahkan, diumumkan oleh SPRM, memang ada pelanggaran, penyelewengan dan banyak salah di dalam kerajaan Malaysia ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Selama ini Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan, tetapi akhirnya SPRM mengumumkan bahawa memang ada penyelewengan di dalam dana kerajaan ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Berita ini dipetik daripada bharian.com.my. Syarat longgar punca dana penjana diseleweng, kata SPRM. Syarat longgar yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau penjana adalah menjadi punca pihak tidak bertanggungjawab termasuk majikan telah mengambil kesempatan mengemukakan tuntutan palsu. Pengarah kanan Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu Datuk Seri Hishamuddin Hashim berkata suspek mengambil kesempatan terhadap syarat sedemikian dengan menggunakan dokumen mengandungi maklumat pekerja dan program latihan palsu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO. Katanya, hasil siasatan mengesahkan individu yang didakwa sebagai kaki tangan kepada syarikat suspek tidak dapat dibuktikan dan program latihan juga tidak dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana seperti tuntutan. Katanya dalam kenyataan itu, jumlah peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan untuk program penjana adalah 3.5 bilion ringgit Malaysia dalam 3 peringkat iaitu penjana kerjaya 1.0, penjana kerjaya 2.0 dan penjana kerjaya 3.0 iaitu dari 15 Jun 2021 sehingga 31 Disember 2023. Objektif pemberian dana ini oleh kerajaan adalah untuk merangsang ekonomi ketika tempoh pandemik COVID-19 melalui program insentif pengambilan pekerja dan program latihan pekerja. Dalam kes ini, suspek dikesan mengambil kesempatan atas syarat longgar yang ditetapkan oleh kerajaan dengan menggunakan permohonan mendapatkan penjana menggunakan dokumen palsu, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Hishamuddin berkata, ops hire yang dijalankan oleh SPRM membabitkan kolaborasi strategik bersama dengan PERKESO sudah pun digerak sejak Julai lalu dan dilaksanakan di beberapa negeri di semenanjung Malaysia. Katanya, fokus siasatan adalah terhadap syarikat yang disyaki melakukan jenayah. Melalui operasi ini, katanya, seramai 74 individu sudah ditangkap dan 61 syarikat turut disiasat. Siasatan mendapati jumlah yang terbabit dengan jenayah ini adalah sebanyak 87
RM980,757.29. Sehingga 19 Januari 2023, seramai 27 individu telah didakwa di Mahkamah Khas Rasuah di Kuala Lumpur, Selangor dan Melaka di bawah kesalahan Seksyen 18 Akta SPRM 2009 yang mana nilai keseluruhan tuntutan palsu adalah 4,927,440 ringgit. Wang hasil daripada jenayah ini berjumlah ringgit Malaysia 3 juta juga telah dilucuthakkan kepada kerajaan. Katanya ramai lagi suspek dijangka akan didakwa dalam masa terdekat selepas siasatan ke atas mereka diselesaikan. Siasatan masih diteruskan bagi mengesan individu-individu atau syarikat-syarikat yang disyaki telah terbabit melakukan jenayah rasuah, pemalsuan dokumen dan penipuan bagi mendapatkan dana kerajaan di bawah program penjana. Katanya lagi, SPRM tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka yang terbabit dalam isu ini, katanya. Hishamuddin berkata, di samping itu sektor pencegahan melalui fungsi pemeriksaan dan perundingan juga akan menumpukan kepada penelitian amalan, sistem dan tata cara agensi awam, khususnya dalam pengurusan dana atau geran kerajaan bagi menutup ruang dan peluang berlakunya jenayah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Pastikan anda tidak terlibat dengan gejala rasuah, salah guna kuasa dan banyak lagi penyelewengan yang membawa kehancuran kepada diri sendiri, keluarga, agama, negara dan bangsa kita. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.